Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih Tuan Pengerusi Surau Kampung Baru Alu Jambu. First time lah saya mari sini. Alu Jambu. Alu Jambu saja. Kapur Baru, bukan Alu Jambu. Kapur Baru Alu Jambu. Saya sebut apa dia? Betul tak? Wakah Tengah. Hak penting Terengganu. Pertama-tamanya terima kasih kerana sudi menjemput kami daripada Yayasan Islam Terengganu untuk kita sama-sama memeriahkan salah satu daripada sambutan Hari Kebesaran Islam. Kita ada banyak. Ma'ah Hijrah, Ramadan, apa lagi? Maulidur Rasul. Maulidur Rasul bukan Ma'ah Hijrah, ramah hak tukar. Ada hak tukar. Maulidur Rasul Ma'ah Hijrah. Dah. Waktu Rabiul Awal. Ada. Kita sebut tadi ni Ma'ah Hijrah ataupun awal Muharram. Dan lain-lain lagi hari kebesaran. Dan tujuan kita menyambut hari kebesaran ini bukanlah semata-mata nak sambut. Tiap tahun sambut. Lepas tu tak boleh napa-napa. Tak. Sebab tu antara contoh sambutan yang dilakukan adalah dengan cara orang panggil ustaz mari ngajar. Setahun sekali. Betul dah setahun sekali sebab tak kan nak sambut hari-hari awal Muharram apa. Ya setahun sekali je. Kalau sambut hari-hari orang kata gila. Hari ni esok, esok lusa. Mana sambut apa? Awal Muharram. Jeng awal Muharram. Tiap-tiap hari awal Muharram. Dah. Setahun sekali. Tiap-tiap tahun kita memperingati apa di sebalik kejadian, hikmah kejadian yang berlaku pada tarikh tersebut. Sebab itu kita ambil hari-hari kebesaran Islam. Sehingga kan kita di Malaysia ambil cuti lah. Maksud sini besarnya awal Muharram ni. Dan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan kurnia yang Allah berikan sampai kita boleh hidup lagi pada hari ini. Speaker luar buka tak? Buka, tutup. Tutup, buka. Buka. Alhamdulillah. Tak apa, tak ada masalah. Ini salah satu, kalau saya lebih suka, ini salah satu bentuk dakwah sebenarnya. Mungkin ada di kalangan kita yang segan silu nak mari sejid, nak mari surah. Ya malu mata, orang kata malu Allah. Sementara pula PKP ni banyak hikmah dia. Antara hikmah PKP ataupun PKPP ataupun PKBB ataupun PKPD. Sah jemaah makin tambah. Bukan jemaah makin tambah, sah makin tambah. Sah jemaah dak tambah, sah makin tambah. Golek kata kalau sebaris ni berapa orang? 20 orang katakan. Boleh pergi 2 sah 3 sah. Ramai. Selama ni masjid aja penuh. Ni nembak palu. Palu orang nembak. Marah pula orang, aku nak masuk kau ni. Tak boleh ada tutup itu ke satu. Dong tutup itu. Apa je ke masjid tutup itu ke satu. Dia suruh bagi lambat. Dulu sebelum PKP, malaikat catat nama kita. Adalah hadis, sabit dalam hadis. Setiap kali orang yang mari sejid di awal waktu, pahalanya banyak ni. Hak ngelah kali pahala sebesar telur ayam. Malaikat duduk atas belah pintu. Tapi kita tak nampak lah. Nampak malaikat belah pintu. Balik awak je. Mari-mari balik mana? Malaikat depan muka pintu boh. Bukan setakat kita, Nabi SAW kat kita cerita sikit lagi. Nampak malaikat Jibril kali pertama. Lari. Berdebar-debar. Dah benda dah je tengok. Supaya kita jumpa ngatu pada hatu tak ada pun. Nak kawasan kubur. Mu jaga kawasan kubur, lepas ku dalam halang jangan lalu. Apa? Ada hatu. Orang mati belaka. Tapi situ lah kita. Hatu duduk mana? Kubur. Padahal
Almarhum duduk situ tu tak sabit ngatu pun. Arwah-arwah tok kita, tok nyang kita, mungkin ayah kita, mak kita. Takkan kita nak klasifikasikan dia tu sebagai hatu? Mati jadi hatu. Pengaruh cerita banyak ngak ni. Dak kata kau orang, kita dulu masa kecil gitu kau. Asal nak pergi motor ngaji, tok guru ngaji lalu kau kubur lesah. Akak kain kilah atas belakang, selipar kalah atas belakang. Lari. Kenapa kubur? Takut ke kubur padahal ada benda pun. Sedangkan sabit daripada hadis Nabi kata lawaklah kubur, sebab kubur tu ubat kepada penyakit hati. Apa ubat penyakit hati kita ni? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dah orang kata lah, semua orang gitu belaka. Nabi kata dah. Bila Nabi sebut pada sahabatmu akan datang, umat aku ni akan datang ramai, tapi macam buih. Sebab kita ada wahnun. Al-wahn. Bab wahan tu kenapa dia sahabat tanya hubbud dunya wa karahiyatul maut, mu cintakan dunia, mu takut mati. Takut kepada mati punya bahasa sampai kubur pun kata tu ada. Ziarah kubur setahun sekali. Minta maaf banyak orang katok lalu, baru-baru mereka katok lalu tu. Masa mana ziarah kubur? Hari raya. Dak raya dak ziarah kubur. Raya pula raya puasa. Raya haji dak pergi ziarah kubur. Gi awal ziarah kubur ayah mu tu lama, duk pergi jenguk ayah mu. Setahun sekali. Seharusnya kalau boleh kerapkanlah kita ziarah kubur. Sebab mengingat pada mati ni obat kepada hati kita, supaya jangan kejar dunia sangat. Saya yakin dan percaya kebanyakan daripada kita tak buah mati lagi. Kan ada orang mati malam ni. Kalau tanya saya tak mampu. Apa? Kita duk rasa amalan kita tak banyak lagi, takut. Tu kita alhamdulillah, maksudnya sini bila orang tanya apa tak mati lagi, aku dosa banyak lagi, mayat dah cukup lagi. Amalan-amalan aku dah banyak lagi ni, nak tapung dosa-dosa aku buat. Tu kita alhamdulillah. Ada orang apa tak mati lagi, lek lu aku rumah dak beli lagi. Hati ada lagi, anak aku cek lagi, bini aku kalau mati nak makan dia, anak aku kalau mati nak makan dia, hidup mikir. Dia bukan mikir pada diri dia. Dan beruntunglah bagi kita yang mana Allah berikan hidayah. Setiap kali kita mengalami kematian, bukan maksudnya kita yang mati, contoh kaum kerabat kita yang meninggal dunia, kita rasa takut ke celah mana, ning lepas ning nyawa ni baru ditarik, dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dibawa ke kubur. Nampak lagi masa bawa kubur, pak masuk dalam tanah. Masa tu kita mikir, kalau aku duduk tempat tu lagu balah mana. Beruntung sangat-sangat. Dan tidak dapat tidak, segala apa yang kita alami sekarang ini adalah hasil daripada perjuangan Nabi SAW untuk membawa Islam sampai kepada kita pada hari ini. Ada keterkaitannya. Awal Muharram membicarakan tentang penghijrahan Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah. Betul tak? Kota Mekah ke kota Madinah. Okey. Walaupun di sana ada yang kata pelarian. Minta maaf, kena tegur. Dok, bukan pelarian. Nak gocok-gocok hari ni. Backhand ustaz ni. Dah kan tu, nak marah ni. Hijrah bukan pelarian. Pelarian bukan hijrah. Ada. Pelarian-pelarian lah, hijrah-hijrah lah. Berlari tak sama dengan jalan. Naik motor tak sama naik basikal, walaupun motor tayar 2, basikal tayar 2. Jalan tetap dengan kaki, berlari tetap dengan kaki, tapi beza. Apa beza dia? Hijrah, arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu daripada Allah. Sabit dia daripada hadis. Belajar dah hadis Arba'in Nawawi sini kan. Hadis pertama sekali, innamal a'malu binniyat, tapi kita apa waktu saja. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap segala sesuatu amalan itu bersandarkan pada niat. Hak tu kita ngapa? Hak belakang tak tahu. Tak apa. Hadis itu adalah peristiwa hijrah. Enak. Apa peristiwa hijrah ini besar? Sebab satu, dia adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelarian bukan arahan daripada Allah. Yang kedua, kalau dia kata dah bukan kaum Islam ditindas, betul. Tapi kalaulah betul kerana penindasan itulah hijrah dilakukan, sebab apa sebelum ni yang ditindas selama bertahun-tahun sebelum sampai seruan hijrah,
Allah tak suruh pun hijrah. Nabi tak suruh pun sahabat hijrah. Sumayyah wanita pertama yang syahid, ada Nabi khabar, pergilah hijrah. Tak. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya syurga menanti kamu. Itu je Nabi khabar ke dia. Kalau nak ikut kira, masa tu kena lari. Sebab dakwah ada dua, satu sembunyi-sembunyi, satu terang-terang. Kita akan pergi satu demi satu. Cuma nak khabar, nak jelas, hijrah bukan pelarian, pelarian bukan hijrah. Tak? Kena jelas benda ni, minta maaf lah. Takut orang salah faham. Pelarian ini biasanya tidak dialu-alukan. Maksudnya sini disebabkan gejolak yang berlaku di negara mereka mungkin, ataupun peperangan yang berlaku, sehingga menyebabkan dia ni tak ada tempat nak duduk pun mau lari pergi negara orang. Sebahagian negara ada yang menerima pelarian, sebahagian negaranya tak ada yang menerima pelarian. Dan kebanyakan negara akan membina kem pelarian. Adakah Nabi bila sampai ke Madinah, orang Madinah bina kem pelarian? Tak ada. Bahkan Nabi dialu-alukan, ya Rasulullah berhenti rumah aku, ya Rasulullah berhenti rumah aku. Antara muhajirin dan ansar, orang ansar yang ada 4 bini, mu pilih mana bini aku, mu nak mana, mu kenal mana, mu khabar aku cerai dengan aku, mu nikah dengan dia. Kita sanggup tak? Oh, repet tak ayang, mu jangan kacau bini aku, mu nak dara orang lain boleh. Tu kita, tapi ansar dengan muhajirin sampai setara tu. Itukah sifat pelarian? Tak. Start panah lah 2 enjin kita. nak suruh mudah faham, bahasa tanu kita mudah faham. Supaya orang jelas benda ni. Hijrah adalah hijrah, pelarian adalah pelarian. Dan hijrah itu adalah untuk membina negara Islam. Kerana hijrah itulah bertitik mulanya berdiri kerajaan Islam sehingga ke hari ini. Role model negara Islam yang pertama adalah negara Madinah. Dan kerana berdirinya negara Madinah, maka Mekah dapat dibebaskan. Bebas ke mana? Bebas daripada belenggu jahiliah, musyrikin, kesyirikan yang berlaku di kota Mekah, kota yang penuh suci, yang cukup suci. Ada. Asbab apa dia? Asbab daripada hijrah. Tu nak khabar beza dia. Tengah dah benarnya tu. Kita balik asal mula. Sejarah membuktikan, ada menulis, di saat hampir usia Nabi 40 tahun, Nabi ini Allah datangkan rasa pada Nabi untuk berkhalwat. Jangan salah faham, Nabi berkhalwat saudara, macam yang nak mengkhalwat kita ni, siapa-siapa yang ditangkap berkhalwat. Tak. Khalwat itu dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu maksud dia bersendirian, bersunyi-sunyi. Sebab tu orang buat khalwat ni dak buat tempat terang. Buat mana? Dalam bilik hotel, tepi patah dalam kereta, bawah jambatan drawbridge nu. Jambatan buka tutup, dia pun buka tutup tak dalam kereta. Masalah besar tu. Itu khalwat, tempat yang tersembunyi. Adapun Nabi berkhalwat, membawa bekal, makan dan minum, duduk di Gua Hira, bersendirian. Kadang-kadang dia bawa ahli keluarga dia, dan memikirkan keindahan alam, memikirkan ciptaan Tuhan. Dia tengok alam semesta, dan dia berserabut dengan apa? Dengan kesyirikan yang berlaku di kota Mekah pada ketika itu, tempat kelahiran dia. Dan pilihan Nabi untuk berkhalwat ini adalah salah satu ketentuan Allah sebagai persiapan Nabi untuk menerima amanah yang cukup-cukup besar. Amanah yang cukup-cukup besar apa dia? Menjadi Rasul untuk seluruh umat manusia yang lahir pada zamannya dan juga pada zaman selepasnya. Beza dengan Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu, hanyalah untuk umatnya yang tersendiri, kaumnya tersendiri. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim AS untuk kaum dia, Nabi Lut AS untuk kaum dia. Kisah yang popular juga, bila mana Nabi Ibrahim, kita tahu Nabi Ibrahim AS ni dia nikah dengan 2 orang. Yang pertama yang pertama Sarah, yang kedua Hajar. Yang Sarah ni tak dapat anak lagi, tua baru dapat anak. Yang Hajar ni dapat anak masa muda dah. Kisah je daripada Babilonia. Nabi nikah dulu dengan Nabi Ibrahim AS, menikah dulu dengan Sarah, dah dapat anak. Abang kepada Nabi Ibrahim AS ada anak namanya Lut. Nabi Ibrahim dengan Sarah jaga.
jaga. Sebab apa? Sebab masa tu Nabi Ibrahim dah dapat anak lagi. Baik. Kemudian berlaku orang kata apa ni, perbalahan dia dengan Raja Namrud semua bagai tu, dan dia berhijrah ke Mesir, bertemu dengan Firaun. Dan pada ketika itulah bukan Firaun zaman Nabi Musa ni. Firaun ni gelaran orang kata apa, macam kita sultan agung. Di Mesir namanya Firaun. Jadi Firaun zaman Nabi Ibrahim pun jahat kau. Ada asbab hajar boleh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kerana Firaun pada ketika itu cuba untuk mengapa-apakan Sarah. Pada ketika itu, raja pada ketika itu dia ni suka kepada bini orang. Ni masalah besar. Dia suka pada bini orang. Zaman ni pun ada. Minta maaf, saya kena khabar benda ni. Hak dengar dan Allah ni pun nak sabar lah. Tak ada masalah, saya tak takut. Saya tahu benda ni berlaku. Dan memang betul berlaku. Zaman ni pun ada. Suka ke bini orang. Bahkan dia tukar suka sama suka. Aku ada bini, mu ada bini. Aku ambil bini mu ambil bini aku. Boleh tak? Boleh. Boleh. Berlaku benda ni. Bukan orang kafir, orang Islam buat benda tu. Pendedahan eksklusif. Ada berlaku. Jadi Raja Firaun zaman tu dia suka kepada bini orang. Jadi Nabi Ibrahim pesan pada Sarah, kalau dia tanya mu siapa, mu khabar mu adik aku. Tapi khabar adik tak makan kau, kenapa Sarah ni comel. Dan bila mana nak pegang Sarah berdoa kepada Allah supaya kakukan Firaun tu. Maka kakulah ia. Berdoalah kepada Tuhanmu supaya aku ni disembuhkan daripada kaku ni. Lepas tu Sarah berdoa, kemudian bila baik mula, nak buat pula, cukup 3 kali. Lepas pada tu dia pun kata, okey, lepas pada ni tak ambuh dah. Cukup 3 kali Sarah berdoa tu, dia tak ambuh dah. 3 kali kena dah. Dia kata, mu ni bukan barang orang ni. Ambil hajar sebagai hadiah kepadamu. Jangan khabar ke orang mari dengan mu adik. Takut dia. Itulah sebabnya boleh hajar. Daripada hajar boleh Nabi Ismail alaihissalam. Daripada Sarah boleh Ishaq alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam, anak akak, boleh kata anak akak lah, bukan anak akak, anak saudara dia, anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada ketika Nabi Lut menghadapi kaumnya, kaum Sodom yang orang kata liwat sama sendiri, pedang sama pedang, skru sama skru, nak sama nak, pelik kau orang. Dan ini dia cuba minta, kata ini adalah hak kebebasan manusia. Saya cukup suka dengan orang gini. Sebab kalau jumpa dengan saya nak tanya soalan. Andai kata ayahmu dengan muakmu sama-sama pedang, mu lahir tak hari ni? Mu tak lahir, cakap banyak lah. Lepas tu hak kebebasan manusia. Kalau seluruh manusia atas dunia ni pegang macam mu pegang, mampu manusia atas dunia ni. Mampu kau mana? Tak ada zuriat keturunan. Kau balas mana? Pedang ke pedang? Dong tak ting. Tak jadi. Tak ada. Bila mana malaikat mari jumpa dengan Nabi Lut alaihissalam nak khabar keluar daripada kampung ni, sebab kayak gitu Tuhan akan datangkan azab. Dan kemudian malaikat yang sama pergi jumpa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, memberitahukan khabar gembira bahawasanya dia akan dapat anak. Nampak tak? Zaman yang sama, tapi Nabi Lut alaihissalam untuk kaum dia, Nabi Ibrahim untuk kaum dia pada zaman yang sama tu. Baik, Nabi Muhammad SAW beza. Dia untuk seluruh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utuskan engkau Muhammad melainkan untuk memberikan rahmat sekalian alam. Bukan manusia saja, seluruh alam akan mendapat rahmat dengan kelahiran Nabi. Dengan syarat ikutlah hak mana Nabi ajar. Ada. Kemudian selepas daripada 3 tahun, dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, satu kitab sejarah yang jadi rasul dalam 21 Ramadan. Masa ni jangan tanya tahun berapa hijrah, sebab hijrah dah berlaku lagi. Jangan pelik. Dah macam mana tahun kita ni lambat ni? Okay. Tahun hijrah ini bermulanya sistem tahun ini adalah pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab inilah orang kata apa nama ni, dibuat satu ketetapan. Sebab apa? Sebab di sebelah sana telah pun ada tahun. Contoh Masihi pada ketika itu ada dah tahun. Macam kita sekarang ni kita pakai tahun Masihi yang bersandarkan kepada peredaran matahari. Kita panggil tahun Syamsi. Yang kita pegang sekarang ini tahun Qamari, yang bersandarkan kepada bulan.
Kita mudah nak tahu kita tengah bulan ke tak tengah bulan, tengok anak bulan, tengok bulan. Bulan besar tu, bulat getai tu, tengah bulan. Bulan kecil tu, tu awal bulan. Bulan kecil tak kena, tu akhir bulan. Tak nampak? Tak nampak, ia mendung. Jadi dalam kitab sirah ni dia kata, tarikhnya 21 Ramadan, tahun tak tahu. Tetapi bersamaan dengan 10 Ogos 610 Masihi. Macam kita sekarang ni 2020. 610 Masihi, itu tarikh Nabi diangkat menjadi Rasul dalam Gua Hira. Dan usia Nabi pada ketika itu adalah 40 tahun, genap 40 tahun, 6 bulan dan 12 hari kalau ikut kalender Hijri. Kalau ikut kalender Qamari 39 tahun. Memang kalau kita ukur usia kita dengan bulan Qamari dan juga Syamsi, kita lebih tua mengikut bulan Qamari nak banding dengan bulan Syamsi. Sebab kita ni biasanya dah sampai 30, paling-paling 28, 29. Jarang 30. Beza dengan Syamsi, jarang 29. Bulan Februari je 29. Tu pun 4 tahun sekali. Nyanyi korang hot lahir 29 Februari. 4 tahun sekali sambut birthday. Sebab tahun ni 28, tunggu 4 tahun akan datang. Mana? Nyanyi tak? Saya dua seorang. Nangis semua. Allah, sedih aku. Orang lain tahu, tiap-tiap tahun aku 4 tahun sekali. Lah kali sambut 28 hari bulan. Dah 29 tak ada. 28 ini esok 1 hari bulan pula. Biasa 30, 31. Jadi kita lari 2 hari biasanya. Sebulan 2 hari. Kali 12 bulan kali 2 hari. Sebab tu kadang-kadang kita boleh ada sekali-kala kita akan raya 2 kali setahun. Sebab kita ikut peredaran dalam bulan Qamari, bukan bulan Syamsi. Baik. Pada ketika Nabi duduk dalam Gua Hira, Jibril AS mari jumpa dengan Nabi. Cuma tidak dipastikan adakah dalam bentuk asal ataupun dalam bentuk menyerupai seorang lelaki. Sebab memang ada dalam hadis, dalam Arba'in Nawawi juga hadis yang ketiga yang menjelaskan tentang iman, Islam, iman dan ihsan. Yang mana bila mana duduk sahabat dengan para Nabi dengan sahabat duduk dalam halaqah, Nabi ni suka duduk halaqah dengan sahabat. Kemudian mari seorang lelaki, Umar sebut, mari seorang lelaki daripada tak tahu daripada mana, dalam keadaan jubahnya putih, rambutnya hitam pekat likat, seolah-olahnya tidak melalui safar. Maksudnya sini tidak melalui perjalanan yang jauh. Sebab kebiasaannya kalau orang yang melalui perjalanan yang jauh pada ketika itu sudah barang tentu akan ada lekat debu. Dah jubahnya putih. Mari-mari duduk bertiluku di hadapan Nabi, lutut belaga sama dengan lutut. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Mata sa'ah. Ada. Dan lepas habis panjang hadis tu. Ada. Lepas tu Nabi tanya sahabat, mengenal tak siapa dia? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itulah Jibril AS menyampaikan kepada kamu berkenaan tentang Islam, iman dan juga ihsan. Menyerupai seorang lelaki. Hal ni wallahu ta'ala alam, tidak dapat diketahui adakah menyerupai lelaki ataupun tidak. Cuma yang jelas dalam hadis tersebut disebut bahawasanya mari malaikat Jibril dalam Gua Hira peluk Nabi, Iqra ma ana biqari'in, kata Nabi, aku nak baca dia. Malaikat lepas, malaikat peluk lagi sekali, Iqra. Dan Nabi sebut lagi sekali, ma ana biqari'in, aku nak baca dia. Dan kali ketiga malaikat Jibril peluk, Iqra ma ana biqari'in. Kemudian Jibril AS pun sebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang pertama yang diturunkan. Walaupun di sana ada perdebatan ulama mengatakan bahawasanya wahyu pertama yang turun adalah ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Tapi tak apalah. Saya lebih berpegang dengan pandangan yang mengatakan bahawasanya wahyu yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian macam saya kata tadi, Nabi tak pernah tengok malaikat. Nabi balik dalam keadaan menggigil ketakutan, pergi jumpa Khadijah, selimutkan aku, selimutkan aku. Dan ketika sepanjang perjalanan Nabi tengok atas langit menyeru nama dia. Dan Nabi tengok Jibril AS tidak menyerupai manusia tapi dalam bentuk rupa asalnya. Memberitahu kepada Nabi Muhammad bahawasanya engkau adalah utusan Allah. Ini asal permulaannya. Kemudian Nabi SAW terputus wahyu beberapa ketika, dan turunnya ayat yang seterusnya, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut,
merujuk kepada Nabi. Kum fa'anzir, bangun berikan peringatan. Ya. Allah SWT mengarahkan kepada Nabi SAW untuk tidak bersenang lenang. Sekarang ini engkau telah pun diberikan taklifan yang cukup besar, iaitu Rasul kepada sekalian alam, seluruh umat manusia. Maka bangun, jangan tidur. Wa rabbaka fakabbir, berikan peringatan, dan Tuhanmu, besarkan Tuhanmu. Maksudnya sini, tegakkan kalimah Allah. Tugas kamu telah pun bermula, wahai Muhammad. Jalankan tugasmu. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan. Kata ulama, ada dua pandangan di sini. Yang pertama, zahir ayat, iaitu pakaian untuk kita ngadak Tuhan kena bersih. Satu. Maksudnya sini kita nak ngadak, sebab tu dalam syarat sah semayang, bukan syarat wajib, syarat sah semayang, salah satunya suci daripada ni pakaian kita ni, pakaian kita, tempat sujud kita daripada najis. Okey. Dan maksud yang kedua adalah wasiyabaka fatahhir, diri kamu itu bersihkan daripada dosa. Sebab dalam orang kata Allah SWT, orang Arab ni suka bersastra. Dalam sastra Arab, dia suka menggunakan bahasa kiasan. Bagi orang yang mana banyak dosa, dia akan kata pakaianmu kotor, maka sucikanlah pakaianmu. Bila seseorang itu berperangai buruk, maka orang tu akan diistilahkan sebagai berpakaian kotor. Sebab apa? Perangainya itu adalah pakaian kepada dirinya. Bagi orang yang berperangai molek, berperangai comel, maka disebut bahawasanya pakaian itu adalah pakaian yang bersih. Baik. Warujza fahjur, dan berhala-berhala itu tinggalkanlah. Bapa Tuhan khabar gitu kepada Nabi, sedangkan Nabi tak sembah berhala. Ayat ini adalah ayat untuk Nabi serukan kepada umat yang ada pada ketika itu yang sedang menyembah berhala. Sebab ayat ini yang diturunkan kepada Nabi, Nabi sebut dan Nabi akan bacakan kepada umat pada ketika itu. Ada? Berhala-berhala yang kamu sembah kena tinggal belaka. Senang Nabi nak khabar ayat ni. Dan kita pun baca sekarang ni ayat ni. Ada? Dan sampai situlah. Ada? Walirabbika fasbir. Ayat yang ketujuh. Yang keenam. Wala tamnun tastaksiru. Masuk paling mudah, jangan meminta lebih dengan pihak muwi. Maksudnya gini. Kata ulama, yang pertama, macam saya sebut tadi, jangan minta lebih dengan pihak muwi, nak minta balasan. Contoh-contoh, orang panggil mari baca katakan. Lepas tu dimang, aku sejang ngaji 1,000 orang bayar. Contoh ni, jangan marah, contoh. Wasati orang ngaji paning. Tapi Tuhan sebut, jangan minta lebih, minta sekadar-sekadar tak apalah. Kau panggil pun padang-padang lah. Jangan ikhlas tak ikhlas, akhirat. Saya tu mari pakai minyak, bukan isi air boh. Lain kalau isi air tu wali bismillahirrahmanirrahim. Dengan air ni insyaAllah boleh jalan kereta. Tak apa lah, nak panggil kenapa-napa pun. Ni sebab salang. Tak ada kosong. Ada tak buah je ada tak? Tak buah dah taki minyak. Betul baca doa. Jangan buka taki minyak. Bukan untuk wali. Tapi jangan berlebih-lebih. Main dimang sampai 2,000, 3,000. Tak bayar 2,000, 3,000 tak mau mengaji. Tak bayar 4, 5,000 tak mau mari ngajar. Itu masalah. Jangan. Tuhan pesan daripada kita. Baik. Walirabbika fasbir, dan kerana Tuhanmu bersabarlah. Ayat terakhir ini adalah ayat untuk menyejukkan hati Nabi. Nak khabar siap-siap. Kamu akan menerima pelbagai ancaman, pelbagai ugutan, pelbagai hinaan. Dan ternyata memang betul berlaku. Sehingga Nabi menerima ancaman bunuh oleh kaum musyrikin. Pada ketikanya tuan-tuan, pada permulaannya, di saat berlakunya 3 tahun pertama dakwah secara tersembunyi, pihak musyrikin Mekah telah pun mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tak ambil maklum. Tak apalah, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab ikut Nabi pada ketika itu hanyalah orang-orang yang dari golongan hamba.
dari golongan yang miskin-miskin, dan dari golongan kaum kerabatnya saja. Dan mereka beranggapan Nabi Muhammad ini hanyalah sekadar seorang yang mana orang kata menekankan dari sudut peribadatan sahaja. Tak cara pasal politik, tak cara pasal ekonomi. Hak ni tak silap. Dan alhamdulillah saya cukup-cukup suka dengan teks khutbah pada Jumaat yang 2 minggu lepas, bukan minggu lepas, minggu lepas sekali lagi, yang bertajuk negara kita, tanggungjawab kita bersama. Ingat tak? Ke tak pergi masjid? Ada orang buat alasan nak pergi masjid. Sungguh tak khabar orang nak buat. Orang nak pergi masjid. Kalau aku pergi masa ni pintu kau masjid tutup, tak ada masuk orang. Tak apa lah, mungkin lah. Dia tak pergi dah, dia suruh orang pergi dulu. Pandai buat alasan kau. Aku pergi dah minggu lepas, tapi dalam mayang tak dah. Malah aku pergi minggu ni, marilah awak. Gimana kau? Nak marah korang? Tunggu. Tak. Dalam teks khutbah tersebut menekankan, menerangkan, menjelaskan hijrah Nabi bukan sekadar untuk berbicara tentang ibadah yang kita buat ni, ibadah yang kita buat bukan pasal semayang saja, bukan pasal puasa saja, bukan pasal zakat saja. Seandainya hanya itulah yang menjadi perjuangan utama Nabi, tak perlu Nabi mengikut arahan Allah, tak perlu Allah suruh Nabi untuk berhijrah, untuk membina sebuah negara. Tu cerita dia. Sebabkan payah, kita balik pada tajuk kita mula. Disebabkan makin lama makin merebak kanser Islam ini, bagi pandangan orang musyrikin Mekah pada ketika mereka berhimpun. Sudah, lagu mana kita nak buat ni? Kau ramai ikut Muhammad ni. Kita nak kata ya gena ni. Orang ni kata orang ni ahli sihir, orang ni kata orang ni sastrawan, orang ni kata gila. Tak sabar hidup gila. Kita kata dia ahli sihir. Sampai tergetu. Sehingga kan setiap kali orang daripada luar Mekah mari beribadah di Madinah, di Mekah, melakukan tawaf, melakukan haji. Pada zaman tu ada haji, tapi telah pun diseleweng. Bukan lagi menghadap Kaabah, tapi berkeliling dengan keliling berhala-berhala. Safa dengan Marwah itu sa'i, itu bukan sa'i mengingat kepada perjalanan Hajar mencari air kepada anaknya, tidak, tapi membesarkan berhala-berhala yang disembah, yang letak atas bukit. Kemudian bila mana orang luar daripada Mekah mari, saya musyrikin kakabar, kau mari sini mu jangan kawan je, mu jangan pergi dengar apa yang khabar. Siapa dia? Muhammad, dia gila, dia ahli sihir. Lagi orang khabar, lagi orang nak pergi. Bila orang dengar, betul apa yang khabar ni, benda yang baca ni bukan rekaan ni. Memang dah bukan rekaan. Kalamullah wal mu'jiz, yang melemahkan siapa? Melemahkan kita semua. Mukjizat itu melemahkan kita. Memang kalau dari sudut pandang kita, mukjizat itu satu benda yang orang kata pelik. Tapi mukjizat kata asalnya adalah lemah. Lemah mana? Lemah akal kita nak mikir. Lagu balah mana tiba-tiba seekor kambing yang kecil pada ketika peperangan Khandaq boleh makan 1000 orang lebih. Mukjizat melemahkan akal kita. Tak usah nak mikir, tak akan boleh mikir. Duk mikir juga pagi gila. Apa mau mikir? Aku mikir seekor kambing boleh makan 1000 orang lebih. Siapa akan mati mu gila? Tak akan boleh mikir. Bagaimana mungkin tangan Nabi mengeluarkan air? Bagaimana mungkin Nabi membelah bulan? Tak akan mungkin. Sebab itulah namanya mukjizat. Tidak tercapai akal kita untuk berfikir. Jangan fikir itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin termasuk Al-Quranul Karim merupakan juga mukjizat. Makin orang sekat untuk mendengar kebenaran, makin Allah buka hidayah dan menyebabkan orang-orang daripada Madinah minta kepada Nabi, ya Rasulullah, marilah ke Madinah, kami sentiasa menunggu kamu. Yes. Dan bila mana Nabi mendapat wahyu daripada Allah supaya berhijrah, Nabi suruh umat Islam berhijrah, tinggal belaka atas semua. Dan sini duduknya, saya sebut tadi hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Akhir hadis itu Nabi sebut, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa-siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu adalah kerana Allah
dan Rasul. Kenapa Nabi sebut kerana Allah dan Rasul? Sebab itu adalah bukti bahawasanya hijrah bukan pelarian tapi arahan daripada Allah. Sambungan hadis itu, wa man kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi sebut siapa-siapa yang berhijrah kerana dunia dan segala isinya ataupun kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ma hajara ilaihi, hanyalah semata-mata apa yang dikehendaki. Hadis itu merujuk kepada ashabul mar'ah, seorang lelaki yang nak kahwin dengan orang perempuan tu. Syarat perempuan tu letak, mana nikah aku boleh, mungkin hijrah sekali dengan aku. Orang lain berhijrah kerana Allah, termasuk perempuan itu, kecuali lelaki tersebut berhijrah kerana perempuan itu, maka lelaki tersebut tidak mendapat fadilat tersebut walaupun perbuatan yang sama. Dan sampai di Madinah, maka dialunkanlah, bila mana Nabi sampai di Madinah, sahabat pergi dulu, Nabi pergi ke Dian sikit. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da. Itu adalah perkataan daripada orang-orang Madinah menyambut kedatangan Nabi. Tala'al badru alaina, telah datang kepada kami bulan purnama. Mereka macam saya sebut tadi, orang Arab ni dia suka bersastra. Dia sebut Nabi ni seumpama bulan purnama. Dan Nabi sampai di sana, dan Nabi diangkat menjadi pemimpin kepada penduduk di Madinah. Dan situ berdirinya negara Madinah. Dan setelah berdirinya negara Madinah, Nabi bukan hanya menekankan tentang semayang, puasa, zakat, haji dan lain-lain lagi. Berkenaan tentang sistem pemerintahan Nabi tekankan. Sistem ekonomi Nabi tekankan supaya ikut 100% sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan ayat Makkiyah adalah ayat tauhid, dan kebanyakan ayat Madaniyah adalah ayat tentang syariat yang akan menghidupkan negara tersebut. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Kenapa? Sebab pada ketika itu negara Madinah sebelum Nabi yang dilantik menjadi pemimpin, riba menjadi amalan yang berleluasa. Penindasan berlaku. Sebagaimana satu kisah yang Nabi pergi pasar, Nabi pergi seluk. Seluk apa? Seluk buah. Orang jual buah tipu. Tipu kat mana? Hak molek ia tak atas, hak buruk ia tak bawah. Bila orang mari beli, ia seluk kat bawah, bukan seluk kat atas. Nabi marah benda ni. Orang tipu timbangan. Siapa kali ni berlaku tipu timbangan? Sungguh tak nawak. Nampak barang je. Tak padang lagi nak tipu timbangan ni. Kenapa itu semua berlaku? Kerana tidak dipandu dengan Islam. Bila Islam datang, Islam meluruskan hal-hal tersebut. Sehingga kan tercatat dalam sejarah, bila mana Nabi sampai ke Madinah, sedap cakap ni, lajak gini, isa ku apa? 5 minit. Oh, okey. Saya tengok jalan lepas tengah tu. 5 minit jap. Baik. Di Madinah ada pasar Yahudi. Disebabkan pasar Yahudi itu sentiasa menindas, main harga lah, tipu timbangan lah, maka Nabi bina pasar umat Islam yang menjalankan 100% ekonomi berlandaskan syariat Islam, tidak menindas orang. Itu peri pentingnya antara hikmah hijrah yang berlaku. Dan Allah nak tunjuk bahawasanya al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Dan dicontohkan kepada Nabi SAW. Bila mana Islam memimpin, maka seluruh sistem, seluruh orang yang berada di bawahnya akan terpimpin, akan aman dan damai. Kita tahu memang pada ketika Nabi menjadi pemimpin di Madinah ada kekecohan yang berlaku. Dan nafilah dari sebab kerana apa? Kerana pembelotan oleh orang-orang munafik. Yang mana munafik ni dia tak Islam, tapi dia menzahirkan Islam di bibir saja, hatinya kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah pula dengan Yahudi-Yahudi yang berada di situ, yang menyeleweng, yang membantu musuh-musuh. Ada. Tetapi secara keseluruhannya, di saat Nabi jadi pemimpin, rahmat kepada seluruh rakyat pada ketika itu.
Bukan sekadar di Madinah, bahkan di Mekah juga turut merasainya. Betapa Islam itu penting untuk kita letak di atas, dicontohkan oleh Nabi. Kerana itu menjadi kewajipan kita. Saya cukup tak suka bila ada orang kata semua agama sama. Tak sama. Semua sama je. Sama kau mana? Kalau agama Hindu, dia sembah Tuhan dia. Tuhan itu akan naik ke Tuhan yang atas juga. Cuma perantara. Tak sama lah tu. Orang gila je kata sama. Kita daripada Alu Pak Bang, bukan Alu Pak Bang, Alu apa nama? Alu Jambu. Nak pergi KL, lalu kau mana? Lalu kau Lebuh Raya lah. Paling dekat naik ke Gemuruh. Ada. Tiba-tiba ada orang khabar mau nak pergi KL, boleh. Mau pergi Kelantan. Lepas tu mau naik Greek, lepas tu sampai Penang, mau naik Lebuh Raya Plus, pergi sampai KL. Gila nama dia. Sebab bergila. Bila jalan yang betul ada dah daripada Kapung ni, pergi je ke Gemuruh, Pak Touch and Go, straight pakai air. Tiba-tiba mu nak pergi tak Kelantan, lepas tu naik ke Greek ni pula, lepas tu sampai Penang, naik highway plus sampai ke KL. 4-5 kali hijrah. Tak samalah. Bila mana Islam ini adalah ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tiba-tiba mu nak suruh orang lain dia ikut agama lain. Bila Tuhan kata kul huwallahu ahad Allahus samad, tiba-tiba mereka berkata innallaha thalithu salasah. Sesungguhnya Allah itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ada apa ni? Dah nak mikir 3 dalam 1, bukan 1 dia 3, bukan 3 dia 1. Dah nak betul ke mana? Sedangkan Tuhan sebut dah innad dina 'indallahil Islam. Agama yang satu-satunya sah di sisi Allah adalah Islam, bukan agama lain. Maka menjadi kewajipan kita meneruskan legasi perjuangan Nabi. Nabi telah memulakan titik permulaan dengan cara berhijrah, mendirikan negara Islam, kemudian disambung oleh para sahabat. Dan sahabat tak bodoh. Kalau dah sahabat tu bodoh, maka taretu je negara Islam. Tapi dah ketika mana Nabi sedang melakukan orang kata apa, kerja-kerja mengorek lubang untuk perang Khandaq, sahabat yang ngadu ke Nabi, ya Rasulullah ada batu dia nak pecah. Nabi gimana batu tu, tunjuk aku. Dan bila Nabi kata, aku tengok Rom dibebaskan, aku tengok Parsi dibebaskan. Bila dibebaskan? Pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Jauh tu. Tak. Umar ngetah 10 tahun lebih. Sebelum Umar ngetah 2 tahun 6 bulan, Abu Bakar ngetah. Lama. Tapi sahabat-sahabat dia faham Nabi memperjuangkan Islam bukan sekadar untuk mendirikan negara Madinah, tak, tapi untuk mengislamkan keseluruhan muka bumi. Sebab itulah Tuhan sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, keseluruhan alam. Bukan untuk Madinah saja, bukan untuk Mekah saja. Seluruh jagat raya ini, bumi ini adalah wajib untuk diislamkan. Sebab tu sahabat-sahabat melakukan ekspansi ataupun perluasan wilayah Islam. Selepas daripada 4 khalifah, sambung kepada Bani Umayyah yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Habis pemerintahan Bani Umayyah disambung pula dengan Bani Abbasiyah. Al-Abbas pak saudara Nabi. Habis pemerintahan Bani Abbasiyah kerana dilanggar oleh tentera Mongol, Tartar. Naik pula kerajaan seterusnya, kerajaan Andalus yang kedua. Kerajaan Umayyah yang kedua yang berada di Andalus, Spanyol. Kemudian runtuh kerajaan tersebut, naik kerajaan yang seterusnya, Turki Utsmani, yang membebaskan kota Konstantinopel. Turki sekarang ni. Kemudian kerajaan Khalifah Islam jatuh, naik kerajaan kecil-kecil. Saudi Arabia, Malaysia, apa lagi? Indonesia, Singapura, negara-negara Islam yang kecil yang berdaulat pada negaranya tersendiri, tidak boleh lompat ke negara lain. Berbeza pada ketika itu kita bernaung di bawah satu lembayung khalifah, tapi tidak pada masa kini. Negaramu Islam, mu cara negaramu, jangan sentuh negara orang lain. Malaysia sebuah negara Islam, tercatat dalam perlembagaan perkara 3/1. Perkara pertama membicarakan tentang, menyebut perlembagaan ini adalah perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.
Bila sebut tanah Melayu, yang kedua menyebut negeri-negeri yang berada dalam persekutuan tanah Melayu. Yang ketiga, agama bagi negara adalah agama Islam. Walau bagaimanapun agama lain boleh, bukan bebas, boleh untuk diamalkan. Maksudnya sini terang-terang kita letak dalam perlembagaan kita macam piagam lah. Islam merupakan agama bagi negara ini. Maka menjadi kewajipan kita tuan-tuan dan puan-puan untuk mempertahankan Islam di negara kita. Mengingat kepada perjuangan Nabi mempertahankan Islam di kota Madinah saat mana diserang oleh musyrikin Mekah, dibantu pula dengan Yahudi yang menyeleweng ataupun berpaling tadah membelok, membantu musuh-musuh Islam pada ketika itu. Mujurlah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kerana keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut adat kalah peperangan Khandaq pada ketika itu, ribuan musuh pada ketika itu duduk depan pintu Kaabah, depan depan Madinah. Dan mereka telah pun memendakkan parit-parit yang digali. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kemenangan. Kerana apa? Kerana keimanan para sahabat pada ketika itu. Secara conclusionnya tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh panjang-panjang lah. PKP. Hijrah Nabi ini peri pentingnya adalah untuk membebaskan Islam, untuk membesarkan Islam, untuk meluaskan empayar Islam seiring dengan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak supaya muka bumi ini Islam keseluruhan. Walaupun kamu tidak mahu menganut Islam, la ikraha fid din, tetapi kamu kena tunduk, taat dan patuh kepada pemerintah Islam. Itu yang dimahukan. Mungkin pada masa sekarang payah kita nak capai, tapi janji Allah itu pasti berlaku. Kita sedang menunggu kedatangan Imam Mahdi. Tak tahu bila, jangan duk tunggu. Tunggu juga. Mana? Tunggu Imam Mahdi. Jangan tunggu, kita dah tahu. Kita dan ke Imam Mahdi. Apa yang penting, dengan semangat hijrah Nabi, dengan semangat perjuangan Nabi, kita kena teruskan perjuangan Nabi, kena teruskan usaha dakwah Nabi. Kalau orang ramai hok dok semayang, maka tugas kita lah ajak orang mari semayang. Kalau orang ramai lagi dok tutup aurat, maka tugas kita lah untuk ajak orang tu tutup aurat. Kalau kita kawasan ni ada lagi yang dok memeluk agama Islam, dok kembali kepada agama fitrah, maka tugas kita untuk mengislamkan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita dan masukkan kita dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kerana memberikan perhatian sepenuhnya. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa. InsyaAllah seandainya kita ada masa, ada umur panjang lagi, mungkin kita berjumpa lagi lepas pada ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.